أيوة الآن انظر إلى مسائل متعلقة, iaitu masalah yang berkaitan dengan nikah. Okey, tengok yang pertama, nikahul mut'ah atau nikah mut'ah. Dalam bahasa kita Melayu selalu cakap nikah kontrak. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan nikah mut'ah? An yatazawwajul rajul mar'atan bisyai'in minal mali limuddatin muayyanah yantahi nikahu bi intihaiha minal ghairil talaqi walaysa fihi wujubu nafaqatan wala sukna. Ayuh, ma ma'naha? Bernikah lelaki dengan seorang perempuan dalam jangka masa tertentu. Nikah itu terhenti dengan tamatnya tempoh tanpa lafaz talak dan tidak diwajibkan kepadanya nafkah dan juga tempat tinggal. Istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Melayu ialah nikah kontrak. Pada pengertian nikah mut'ah ini, terdapat dua kata kunci yang perlu kita ingat. Kata kunci yang pertama, limuddatin muayyanah, iaitu yang bermaksud masa tertentu. Dan kata kunci yang kedua, laisa fihi wujubu nafaqatan, tidak diwajibkan kepadanya nafkah, samalah tempat tinggal dan sebagainya. Hanya diikat dengan masa. Apabila tamat masa tu, automatik perkahwinan tadi terbubar tanpa perlu pada lafaz talak. Inilah yang dikatakan dengan nikah mut'ah. Ma huwa hukmuhu? Okay, apakah hukumnya? Hukmuhu haramun syar'an. Hukumnya haram menurut syarak. Bagaimanakah dikatakan haram? Kita boleh lihat kaedahnya pada syurut sihatun nikah, pada rukun sirah. Yang syaratnya diterangkan dengan jelas, iaitu ghairu muta'alliqatin bimuddatin. Maksudnya tidak diikat dengan tempoh tertentu. So dalam nikah mut'ah, dia terikat dengan tempoh-tempoh tertentu. Jadi ini yang membuatkan dia haram syara'an, haram menurut syarak. الآن انظر إلى مسائل متعلقة الثانيا ونكاح صغار أو بدل, atau dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai nikah syighar atau badal. Apakah yang dimaksudkan dengan nikah syighar ataupun badal ini? An yuzawwija rajulu min tahta wilayatihi kabnatihi au ukhtihi ala an yuzawwijuhu al-akharu ibnatahu au ukhtahu badilan lahu wa laysa bainahuma sadaqun. Maksudnya, seorang lelaki mensyaratkan pernikahan anak atau adik perempuannya dengan seorang lelaki lain. Jika lelaki lain itu bersetuju menikahkan anak atau adik perempuannya dengan lelaki tadi.
tidak ada di antara kedua-duanya pemberian harta ataupun mahar kepada perempuan. Baiklah, untuk lebih jelas, A mempunyai adik dan B mempunyai adik. Masing-masing mahu menikahkan adik masing-masing kepada A dan B. Jadi mereka bertukar adik dan menikahkan mereka dengan adik-adik tersebut tanpa sebarang mahar. Jadi inilah yang dikatakan sebagai nikah siror ataupun bertukar ganti. Badal maksudnya tukar ganti. Baiklah, di sini terdapat dua kata kunci. Yang pertama ialah badilan lahu, yang digantikan dengannya, dan yang kedua walaisa bainahuma sadaqah, tidak ada mahar diberikan kepada perempuan. Apakah pula hukum bagi nikah siror atau badal? Hukmuhu haram syar'an, hukumnya haram menurut syarak. Ilahnya dia bertentangan dengan syarat sah nikah bagi rukun sirah, iaitu wala muta'allaqatan ala syurut, yang bermaksud tidak sah jika ia diikat dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam nikah badal, syaratnya ialah pertukaran adik A kepada adik B dan mereka saling berkahwin di antara mereka. Jadi sini jelas bertentangan dengan syarat sah nikah, jadi hukumnya haram. Aywa, ba'da zalik nikah al-muhallil, nikah muhallil atau bahasa kita, bahasa Melayu sebut Cina buta. Apakah yang dimaksudkan dengan Cina buta dalam nikah ini? Mari kita tengok sama-sama apakah maksudnya. An yankiha rajulu mutallaqatan bisalasin min ajli an yahillaha li zawjiha awwalu summa yutalliquha. Apakah maksudkan dengan lafaz tadi? Seorang lelaki bernikah dengan perempuan yang telah ditalaknya dengan talak 3, kemudian menceraikan dengan tujuan untuk menghalalkan pernikahan semula dengan bekas suaminya. Yang pertama, Cina buta ni bermaksud isteri tadi telah diceraikan dengan talak 3, kemudian dia hendak berkahwin semula dengan bekas suami. Jadi suami yang baru diambil sebagai Cina buta untuk menikahi isterinya dengan syarat selepas dinikahi dia kena ceraikan untuk bekas suaminya tadi kembali bernikah semula dengan isteri. Di sini terdapat dua kata kunci. Kata kunci yang pertama mutallaqatan bisalasin, iaitu ditalakkan dengan talak 3. Kata kunci yang kedua summa yutalliquha, kemudian dia talakkan isterinya, maka hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana pada pernikahan itu terdapat syarat sama seperti nikah syirar ataupun badal tadi. Aywa, ba'da zalik
an-nikahu bainal insi wal jin, iaitu nikah di antara manusia dan jin. Ma huwa hukmuhu? Hukmuhu la yajuzu syar'an. Hukumnya tidak harus, tidak dibolehkan menurut syarak. Ma huwa illatuhu? Hatta la tadda'iya mar'atu annaha hamilun min zawjiha jinni wa yuksaru fasadu. Maksudnya, supaya perempuan itu tidak mendakwa dia hamil disebabkan suaminya seorang jin, maka akan berlaku banyak kerosakan. Jadi kata kunci bagi masail ini ialah fayuksaru fasad, berlaku banyak kerosakan. Aywa wa ba'da zalik an-nikahul misyar. Nikah misyar. Apakah yang dimaksudkan dengan nikah misyar? Huwa nikahun iktamalat arkanuhu wa syurutuhu syar'iyyah wa tatanazalu fihi zawjatu an ba'di huquqiha ala zawji mislu nafaqat wal sukna. Baiklah, maksudnya nikah yang sempurna, rukunnya, syarat-syaratnya dari segi syar'an, dari segi syarak, dan isteri menghilangkan sebahagian daripada hak-haknya ke atas suami, seperti nafkah dan tempat tinggal. Aywa. Baiklah, kata kunci yang kita boleh ambil di sini ialah tatanazalu ba'di huquqiha ala zawjin, yang bermaksud menghilangkan sebahagian daripada hak-haknya ke atas suami. Ini bermaksud isteri tadi tidak kisah tentang nafkah daripada suami, kerana isteri tadi pun mempunyai pendapatan yang lebih lagi tinggi. Jadi dia menghilangkan tanggungjawab pada suami yang mana sepatutnya memberi nafkah kepada isteri. Jadi isteri redha dan terima. Pada masalah ini terdapat ikhtilaf al-ulama fihi, perselisihan pendapat ulama tentangnya. Kerana apa? Di sini ulama bahagikannya kepada dua hukum. Pertama haram, yang kedua ibahah. Limaza haram? Illatuhu li'annahu yanfi huquqaz zawjaini kal nafaqati wa sukni. Kenapa dikatakan haram? Sebab kerana nikah ini menafikan hak suami isteri. Walimaza ibahah? Li'annahu istakmalat arkanu wa syurutu indal akadu. Dan kenapa pula sebahagian ulama mengatakan harus? Sebab kerana nikah ini telah sempurna rukunnya dan syarat-syaratnya ketika akad nikah. Wa akhiran al-wakalah fi akdi nikah. Wakil dalam akad nikah.
yasihhu ala wali mujbiri wa huwa ab wa jaddu fi tazwiji bikri li'annaha waqa'at tahta wilayatihi la yasih tawkilu ala wali ghairul mujbir illa biizniha. Baiklah, maksudnya hukumnya sah wakil kepada wali mujbir, iaitu bapa dan datuk, bagi perkahwinan anak dara kerana perempuan itu di bawah tanggungannya. Hukumnya tidak sah pula wakil kepada wali bukan mujbir kecuali dengan izinnya. Jadi di sini terdapat beberapa kata kunci yang dikatakan sah itu tadi. Kata kuncinya wali mujbir. Wah. Dan tidak sah tadi ialah kata kuncinya wali ghairul mujbir. Jadi dua kata kunci, pertama mujbir dan yang kedua ghairul mujbir, untuk menikahkan seorang perempuan yang masih dara dan belum pernah berkahwin. Okey, itu saja daripada Ustaz. Terima kasih.